KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM kembali bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Mana-mana rancak berdosa, di sana rancak, di sini rancak. Kita harapkan agar anda rancak-rancak di luar sana, sebab hari ini kita akan berbincang tentang Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022 bersama dengan dua tetamu hebat kita pada hari ini. Keturunkan khas untuk semua penonton-penonton Didik TV KPM. Baiklah, di sebelah saya sekarang ni kita bersama dengan Cik Samsudin bin Reza, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Cik Sam? Alhamdulillah, terima kasih Fizi. Cik Sam tetap bergaya pada hari ini. Sentiasa ceria orangnya. Dan di sebelahnya pula Sengkutum Bunga, Cik Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita bersama dengan Puan Nur Hafifah binti Haji Muhammad Saleh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Hari ini macam mana perjalanan ke set Didik TV hari ini? Lancar? Semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita nak berbicara tentang Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022. Tapi sebelum tu, saya nak tanyalah kan, nak tanya Cik Sam kita lah. Unit Pembangunan Kecemerlangan Seni di bahagian sukan ni merancang semua program seni dalam Kementerian Pendidikan ke macam mana ni? Ya, tepat sekali Fizi. Memang antara salah satu daripada fungsi kami ialah kita merancang dan melaksanakan program-program kesenian yang berada di sekolah seni Malaysia dan juga di sekolah-sekolah harian. Maksudnya seluruh sekolah Malaysia. Dan kita merancang program dan kita melaksanakan bermula daripada pelbagai peringkat lah. Dan salah satunya inilah dia. Rancak di sana, rancak di sini. Tapi tidak berdosa. Itulah dia. Baru kita faham tentang apakah itu unit pembangunan dan kecemerlangan seni di bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian kita. Ya, baiklah. Kita mulakan dengan Cik Sam kita ni. Bolehkah Cik Sam terangkan kepada kami berkaitan berapa banyak program atau aktiviti yang melibatkan kesenian yang dianjurkan sepanjang tahun 2022 ni oleh bahagian sukan, kurikulum dan juga kesenian ni? Okey, terima kasih Fizi. Sejak 3 tahun kebelakang ni, kita pada tahun 2020, 2021, aktiviti kurikulum kesenian, aktiviti kurikulum tidak dapat dijalankan tanpa semuka. Betul. Tetapi seni tetap berjalan seperti biasa, walaupun tidak bersemuka. Kehebatan seni ialah mereka boleh dijalankan atas talian. Fizi boleh menyanyi daripada rumah untuk hantar talian. Fizi boleh main drum pada rumah, boleh. Fizi boleh melukis. Jadi bermula daripada 3 tahun kebelakang ini, saya bersama unit saya, kita merancang rakan-rakan guru kita yang lain di luar sana. Maksudnya kita merancang bagaimana kita nak memastikan bahawa program kesenian murid-murid kita di luar sana dapat berjalan dengan baik. So kita merancang program pembangunan, program kecemerlangan dan alhamdulillah sebenarnya ketika era pandemik dulu, apabila kita buat di atas talian tu, dia merupakan salah satu daripada satu new element untuk kita. Selama kita tak pernah terfikir pun bahawa kita boleh bergerak dalam aktiviti co-curriculum secara atas talian. Tapi sekarang boleh. Hatta walaupun sekarang kita dah bersemuka, kita tetap juga buat secara pertandingan secara atas talian. Kerana atas talian ni dia boleh menjimatkan kos. Betul. Maksudnya pelajar tak perlu untuk bergerak ke sana kemari. Tetapi aktiviti bersemuka ni penting. Kita kena ada, sebab elemen bersemuka ni ada banyak elemen lain dalam kurikulum tu. Elemen persepaduan, elemen rakan, banyak elemen dalam perkara sekolahku sejahtera ni dapat kita terap kat situ. Dia nilai etika dia artikulan semua kita dapat dalam negeri bersemuka ni. Okey, dalam tahun 2022 ni kita ada lebih kurang untuk program pembangunan je kita ada lebih kurang dalam 12 program pembangunan kita. 12 program kita, banyak. 12 program kita jalankan. Program pembangunan ni lah program di mana kita anjurkan, di mana sekolah yang kita pilih itu dia menganjurkan bengkel dan dia menjemput sekolah-sekolah berhampiran. Bukan saja sekolah-sekolah berhampiran, bahkan juga kita buat secara hybrid.
Maksudnya sekolah setempat mereka akan datang bersemuka untuk berbengkel, tetapi kita open, maksudnya kita buka juga atas talian sekolah-sekolah yang berada di luar kawasan untuk mengikuti bengkel itu. Bersama. Tidak ketinggalan. Jadi itu satu elemen yang kita baru kita buat. Antara bengkel yang kita buat ialah bengkel gambus. Wow, hebat. Bengkel choir, vokal kita buat. Okey. Kemudian bengkel paluan pergerakan di Barat. Siap kita lah. Siap kita. Kemudian bengkel keroncong. Okey. Bengkel tarang etnik. Dan juga yang latest ni maksudnya yang elemen terbaru kita buat bengkel cara nak buat green screen. Bukan cara buat green, maksudnya rakaman menggunakan kaedah layar hijau. Jadi new elemen yang kita tidak ketinggalan, maksud kita buat tu. Jadi bagi program ini kita bentuk juga selain pada program kecemerlangan. Program kecemerlangan adalah program yang bercorak pertandingan. Baik. So kita dah clusterkan mereka. Kita clusterkan sebagai contoh untuk kesenian, untuk pertandingan seni visual kita buat apresiasi seni untuk semua. Baik. Tapi untuk elemen lain, contoh macam untuk pertandingan kita ada sebab dalam di KPM ni kita lihat pada 4 bidang utama yang kita jalankan. Fizi, iaitu apa? Seni tari, seni muzik, seni teater, seni visual. Ini 4 bidang utama kesenian yang kita terapkan kepada pada ni. Okey. Saya rasa nanti kita akan ulas panjang lagi tentang perkara itu. Baik, terima kasih kepada Cik Sam atas ulasan berkenaan dengan program-program yang telah pun dianjurkan oleh BSKK pada tahun 2022 ni. Baiklah, kita nak beralih kepada Puan Pipah kita lah yang. Dan antara program-program kesenian anjuran BSKK merangkumi berapa bidang tu? Dalam program-program anjuran BSKK ni dia mesti merangkumi 4 bidang. Iaitu bidang muzik, muzik seni tari, seni teater dan seni visual. Dia mesti merangkumi 4 bidang. Wajib lah, wajib 4 memang ni. Ada wajib 4. Maksudnya contoh macam yang tadi KPP saya maklumkan tadi, kita ada program yang berkluster. Tapi kita juga ada program yang berdiri sendiri. Yang berkluster tu macam ekspresi seni untuk semua yang melibatkan semua elemen-elemen seni visual. Untuk kita ada festival gala kesenian. Kita ada festival rancak seni yang kita akan perbincangkan ni lah nanti kan. Okey. Macam festival rancak seni pula, dia memang hanya memfokuskan kepada muzik saja, elemen muzik. Tapi ada banyaklah, dalam muzik tu kan ada banyak cabang. Betul. Kan? Tu. Kemudian yang berdiri sendiri pula macam choir, pertandingan choir sekolah rendah dan sekolah menengah, peringkat kebangsaan. Begitu juga dengan satu lagi yang terbaru juga, pertandingan pop orkestra. Pop orkestra? Yes. Menariklah. Macam mana pop orkestra ni? Pop orkestra ni dia small scale bagi pertandingan wind orkestra. Dia macam samalah. Dia ada elemen yang sama di situ. Dia ada blowing. Okey, baik. Yang seterusnya, Puan? Mungkin ada Puan nak menambah sedikit lagi? Maksudnya di situ kita lihat program kesenian anjuran BSKK ni pula dia di peringkat kebangsaan penyertaannya melibatkan seluruh negara lah. Baik. Dia tidak ada yang tertinggal lah. Bila sebut pasal sambutan dan juga penyertaan di seluruh negara ni, bagaimana tahap sambutan di kalangan pelajar-pelajar ni dalam program yang dianjurkan oleh BSKK? Sambutannya amat memberangsangkan. Kalau kita lihat dia berbeza daripada dulu. Dulu kalau bersemuka kita lihat ada perubahan, banyak perubahan daripada dahulu dan hingga kini lah. Sebab bila dahulu kita bersemuka, mungkin agak sukar untuk penyertaan mereka secara bersemuka untuk menggalakkan semua orang terlibat. Maksudnya datang. Yalah, dia ada limitasi lah di situ. Dia limitasi di situ. Tapi bila secara dalam talian pada peringkat awalnya, kita dapat lihat bahawa penyertaan itu lagi ramai. Sebab bila mereka menghantar secara dalam talian pada peringkat awal, lebih ramai penyertaan kita dapat daripada peringkat bawah. Itu yang maksud memaklumkan. Peringkat bawah tu di peringkat bawah tu di peringkat negeri lah. Negeri. Baik. Negeri tu dapat lebih banyak penyertaan dan penilaian di peringkat negeri itu sendiri nanti diangkat ke peringkat kebangsaan tu lebih banyak diterima dan boleh dinilai lebih banyak lagi bakat-bakat baru, potensi-potensi baru yang boleh dicongkir daripada kesenian yang pertandingan yang dipertandingkan tu lah.
Itu dia di antara program-program dan juga sambutan pelajar setakat ini memang sungguh memberangsangkan. Jadi terima kasihlah kepada semua murid-murid kita yang mengambil bahagian kan. Mungkin ada sesuatu lah Cik Sam nak katakan kepada di kalangan murid ni, ada yang macam malas saya nak ambil bahagian. Tak apalah, saya nak belajar je lah. Katakan sesuatu. Ini adalah platform yang untuk anak-anak kita di sana yang ada bakat dan kebolehan dalam kesenian. Baik. Tunjukkan bakat anda. Jangan simpan, sebab seni ni kita jangan kita simpan. Kita kena tunjuk bahawa kita ni hebat. Jadi sertai pertandingan ni. Jadi pada guru-guru di sekolah, congkil bakat anak-anak murid ni, cari ni. Jangan biarkan bakat mereka itu berlalu begitu saja. Dan kita kena approach, maksud kita kena dedahkan mereka. Betul. Sertai pertandingan-pertandingan kita anjurkan di peringkat ini. Dan Pengetahuan Fizi, benda ni di rangka sebuah peringkat, maksudnya sekolah, daerah dan juga negeri dan kebangsaan. So sertai, sentiasa mencari ruang. Saya lihat laman-laman web, saya melihat kepada, tanya rakan-rakan dekat mana-mana ada pertandingan apa, dan guru-guru kena, orang kata, semangatlah. Betul. Guru-guru jangan biarkan Okey, jadi saya rasa itu antara yang kita kena lakukanlah. Dan baik. Terima kasih kepada Cik Sam juga Puan Pipah kita. Baiklah, kita akan berbicara soal Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022 sekejap aja lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif bersama dengan Fizi, hos anda pada hari ini. Saya bersama-sama dengan Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Sam kita pada hari ini. Di sebelah saya dan juga Puan Nur Hafifah binti Haji Mat Saleh, iaitu Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini, berbicara tentang Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022. Bila sebut pasal rancak ni kan, mana datangnya rancak-rancak ni? Puan Pipah, tentang latar belakang Festival Rancak Seni ni. Ya, Fizi. Kalau kita cerita pasal latar belakang rancak ni, sebenarnya mungkin tak percaya. Kerana apa? Kerana idea untuk menamakan festival ini sebagai rancak adalah daripada tagline, di sana rancak, di sini rancak, berdosa. No, disebabkan itu. Ya, disebabkan itu. Okey. Kerana apa? Kerana festival rancak seni ini dia memfokuskan kepada elemen muzik sahaja. Elemen muzik sahaja. Dan kita nak program muzik ini dirancakkan. Kita nampak semua benda elemen yang melibatkan muzik, nyanyian ke? Betul. Nyanyian, dalam muzik ada nyanyian, ada permainan alat muzik, moden, tradisional kan? Perlu dirancakkan. Daripada situlah idenya dikembangkanlah. Disebabkan perkataan di sana rancak, di sini rancak, mana-mana pun rancak. Tapi tak berdosa, sebab ini ada education. More kepada education. Ini digalakkan ya? Ya, digalakkan. Baiklah, kita nak tanya Cik Sam kita lah, antara matlamat dan juga rasionalnya untuk mengadakan Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022 ni, Cik Sam. Okey, Fizi. Jadi program rancak ni sama dengan program-program seni yang kita rancang. Dia antara pertama kita ialah untuk mengembangkan bakat dan potensi individu itu sendirilah pada murid kita itulah. Dan juga dia sebagai orang kata kita nak seni ini dilihat. Jadi kita merancang program seperti ini, melihat bakat, dan juga mungkin pada situ di luar sana orang dapat melihat bahawa memang seni ini penting, hebat dan penting, dan kita tidak ketanggusan daripada segi idea, daripada segi performance, dari segi persembahan. Sama ni mungkin kita anggap budak kita ni macam tak sampai kepada persembahan hebat, tapi bila melihat adanya festival macam ni, kita dapat melihat. Dan program ni juga memberi pendedahan kepada masyarakat tentang elemen muzik yang mereka belajar tu sebenarnya bukan sahaja sebagai hiburan, tapi dia adalah melalui pendidikan juga. Di dalam elemen ini juga, dalam persembahan ini juga dia ada elemen-elemen perpaduan. Betul. Semangat, maksudnya
kerjasama, kan. Elemen-elemen itu semua penting untuk jadikan satu tim, untuk jadikan satu pasukan persembahan. Dia mesti ada latihan yang bersama, disiplin, benda-benda ni semua yang kita rasionalkan untuk kita jadikan satu juga. Dan dia juga sejajar dengan kita punya pelan. Kita ada pelan pendidikan seni kebangsaan yang kita akan cerita lebih lanjut lagi nanti. Baik. Yang mana pelan ini kita nak kita nak orang kata menyediakan satu ruang dan peluang kepada murid kita ni untuk berkarya, dan kita juga nak menyarankan bahawa dalam pelan ni juga kita macam bercadang. Maksud kita merancang untuk setiap satu sekolah tu dia ada satu kepitaraan mereka sendiri. Betul. Macam sekolah fizik lama ni sekolah mana? King Edward, We Live Forever. Taipei. Dia England ni? Taiping Ya. Okey, apa kepitaraan sekolah tu kalau fizik ingat dari segi seni dia? Violinist. Apa tak mungkin apa? Mesti tak aktif koko ni dia. Mesti tak aktif. Pandai pagar lu Saya banyak di atas padang. Bermain rabi. Oh lama. Sampai ke peringkat kebangsaan. Okey, jadi Fizi orang sport, tapi mungkin kawan-kawan mungkin dia ada brass band tak mungkin. Ada. Jadi mungkin maksudnya kita nak lihat kebitaraan sekolah tu sendiri. Maksudnya dari situ kita nampak mungkin sekolah di SMK ataupun Cerang Ruku Kelantan tu kita lama ni tak tahu apa, tapi sebenarnya mereka hebat dalam penghasilan video pendek dan sebagainya. Sekolah-sekolah di Barab, di Sarawak di sana dia keluar tau. Maksudnya ada. Jadi memang kita timbulkan maksudnya kita cakap dengan rakan-rakan kita di Jabatan Pendidikan Negeri, cari elemen-elemen baru, keluarkan sekolah-sekolah yang baru, yang ada persembahan yang hebat. Sebab kebitaraan sendiri. Maksud kita nak pertontonkan di peringkat kebangsaan orang yang ini macam mana elemen yang kita dapat. Antara kita rasional kenapa kita buat. Baik, terima kasih. Beralih kepada Puan Pipah kita pula. Antara objektif penganjuran Festival Rancak Seni peringkat kebangsaan kali ini. Objektifnya mestilah yang baik-baik je kan? Baik, silakan. Tak adalah yang tak baik kan? Okey. Jadi objektif utama dia adalah untuk menjadikan platform lah. Platform pameran bakat bagi semua murid-murid. Platform besar, yang lebih besar lah untuk di peringkat kebangsaan. Maksudnya bukan mudah murid-murid ini untuk sampai ke peringkat kebangsaan. Betul. Macam kita cakap lah, mereka melalui fasa by fasa. Banyak peringkat yang perlu ditempuhi. Daripada bawah tu maksudnya daripada daerah, daripada sekolah, lepas tu daerah, kemudian negeri, di berlawan di negeri, kemudian baru ke peringkat kebangsaan. Jadi mereka ini adalah yang terbaik. Terbaik. Jadi dia ada sebagai platform lah, antara platform besar untuk pameran bakat mereka. Kemudian objektif yang lain adalah untuk menggalakkan murid ini kekal berkarya. Kekal berkarya. Sentiasa berkarya. Walaupun pandemik ke yang kita lalui 3 tahun kebelakangan ini kan. Kita kekal berkarya. Kita boleh berkarya walau macam mana pun. Kemudian kita sendiri boleh boleh meningkatkan kemahiran. Objektif yang ketiganya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti mengikut peredaran zaman kita. Dan yang keempatnya ialah untuk menyahut saranan kerajaan lah, kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana adanya elemen-elemen love, respect, happiness dan humanity. Dalam pendidikan. Love, respect, happiness and humanity. Sebab itu semua untuk meningkatkan jati diri lah dengan kemenjadian murid. Baik, terima kasih Puan. Nak tanya Cik Sam kita pula ni. Bolehkah Cik Sam terangkan secara terperinci lah berkaitan dengan pendekatan pertandingan program-program kesenian ini dilaksanakan? Maksudnya dari segi, maksudnya kita cari pendekatan kita. Okey, pendekatan di SKK. Okey, maksudnya kita merancang kepada program-program semua ini mengikut yang bidang yang kita cadangkan tu. Dan dia mesti melalui berbagai peringkat. Dan dia terbuka pada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam pertandingan kita ini, kita ada pertandingan yang kategori sekolah menengah, kategori sekolah merendah. Betul, merendah dan juga menengah. So kita tidak tinggalkan. Jadi contoh kalau pertandingan tarian, dia ada tarian sekolah rendah, ada tarian sekolah menengah, choir menengah dan rendah. So setiap lapisan
murid kita di sekolah tu kita Diberi kita ruang beri dan ruang dan peluang. peluang dia. Terbuka kepada semua. Kepada Ya. semua. Kalau rasa berminat, silakan. Ada yang berkumpulan, ada yang individu, ada yang kumpulan kecil, ada yang kumpulan besar. Jadi terpulang kepada kemampuan sekolah tu sendiri nak hantar. Pasal Fizi kita buat secara hybrid. Maksudnya permulaannya secara atas talian je. Semua orang mampu masuk. Betul. Semua orang ada peluang untuk menyertai. Jangan kata tak ada duit nak hantar semua, tidak. Hantar cara penjagaan secara atas talian dulu. Terbaik baru kita bawa ke cara bersemuka. Jadi kalau orang kata memang hebat, insya-Allah kita jumpa di peringkat kebangsaan di mana-mana negeri yang jadi pengelola tu, mungkin di Sabah, mungkin di Kelantan, mungkin di Johor dan sebagainya, tapi kita akan bawa murid-murid kita tu. Tapi ruang di bawah asasnya kita bagi peluang untuk mereka menyertai secara atas talian dulu. Memberi ruang dan peluang. Dulu kita kena Dulu memang susah lah kan. Dulu memang susah. Masa awal-awal pandemik tu memang susah. Yelah. Tapi lama-lama bila Kita kita seperti dah hilang punca kan. Ya, betul. Di awal pandemik tu kan. Ya, Apa kami- yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita buat. Yelah. Contoh macam anak-anak saya di rumah kan. Kadang-kadang saya terfikir apa nak buat dengan dia orang ni kan. Nasib aktiviti baiklah. co-curriculum mesti berjalan pada 2019-20 tu. Betul. Tapi kami macam sentiasa berfikir apa yang perlu kita buat. Apa lagi yang kita perlu perlu ubah untuk encourage lagi ramai penglibatan kan. Dan alhamdulillah memanglah mula susah, memang sukar. Tapi alhamdulillah juga bila tahun demi tahun tu akhirnya kata orang kata pepatah tu asal bisa tegar biasa kan. Maksudnya lama-lama kita dah ikut dah. Kita dah kena dah. Okey, jadi bila tahun 2019 tu pandemik. Tahun 2020 pun pandemik lagi. So kita still boleh berjalan dan akhirnya nampak hasilnya. Baik, itulah dia. Terima kasih kepada Cik Sam dan terima kasih kepada Puan Nur Hafifah kita atas penerangan tentang festival rancak seni peringkat kebangsaan ini. Kita akan selusuri dengan lebih mendalam tentang festival rancak seni ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif di TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif di TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan saya ditemani oleh dua panel kita pada hari ini berbicara soal Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022. Kita bersama dengan Encik Samsudin ataupun Cik Sam kita, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga di sebelahnya cukup ayu pada hari ini iaitu Puan Nur Hafifah binti Haji Mat Syah kita, iaitu Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, kita nak tanya Puan Pipah dululah ya, tentang, boleh tak Puan Pipah terangkan secara terperinci berkaitan dengan festival rancak seni dan juga pertandingan yang ada dalam festival kali ini. Silakan Puan. Okey, festival rancak seni ini pengganjurannya adalah melibatkan pertandingan-pertandingan yang merangkumi semua aspek dalam seni persembahan tradisional dan moden. Baik. Bila melibatkan persembahan tradisional dan moden, pertandingannya juga selaras dan diberikan pendedahan untuk memupuk penghargaan terhadap seni budaya dari pelbagai bidang kesenian. Dan ia melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah lah. Perlu seimbang lah. Boleh. Tidaklah tidak dianaktinikan sekolah rendah tu. Kan? Kita libatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dia sama-sama naik Sama-sama naik lah. Sama-sama rancak Ya, kita rancakkan dia. Baik. Okey. Jadi, di situ kita ingin memupuk semangat untuk murid-murid ini meningkatkan ilmu pengetahuan mereka tentang kesenian ni lah, kesenian bangsa untuk pembentukan masyarakat. Dan dalam dalam festival rancak seni juga ini pendekatannya more kepada fokus kepada muzik. Yang mana ada 4 jenis pertandingan yang dijalankan dalam festival ini. Yang mana yang pertama ialah pertandingan samba recorder dan genderang. Pernah dengar tak? Recorder tu saya pernah dengar. Genderang ni macam mana ni genderang? Ini alat-alat perkusi. Tahu tak perkusi tu apa? Tahu. Pernah dengar kerincing? Pernah. Castanet. Ini adalah yang barulah. Kalau dulu kita hanya assemble recorder saja. Tetapi yang ini kita letakkan elemen baru, adanya gabungan
recorder dan genderang. Jadi lebih variety lah. Yang kedua ialah pertandingan Simfoni Tradisional Malaysia. Baik. Yang mana pertandingan Simfoni Tradisional Malaysia ini gabungan instrumen tradisional Malaysia lah. Antaranya? Contohnya gabungan antara gamelan dan cak lempong. Oh, okey. Gamelan dan angklung. Ataupun ada 3 instrumen, angklung, gamelan, cak lempong. Contohnya, itu digabungkan dan jadilah Simfoni Tradisional Malaysia. Okey, kita nampak kreativiti kat situlah nanti. Menarik. Okey, ya. Yang ketiga ialah pertandingan combo sekolah rendah, sekolah menengah. Dan yang keempatnya pertandingan nyanyian solo dan duet sekolah rendah dan menengah. Saya tertarik dengan pertandingan combo tersebut tu. Boleh terangkan sedikit tak tentang combo-combo ni apa? Mungkin ada di kalangan penonton kita yang mungkin kurang arif tentang combo. Apa tu? Combo tu macam band jugalah. Okey. Cuma dia berbeza sedikit. Dia dari segi instrumen. Instrumen yang ada dalam tu. Dia ada penambahan instrumen ada. lah daripada band yang biasalah. Ya. Baik, terima kasih kepada Puan Pipa kita. Kita nak berbalik kepada Cik Sam kita. Siapa yang layak untuk menyertai pertandingan-pertandingan di bawah Festival Rancak Seni ini? Semua murid layak. Asal dia berbakat dan berkebolehan, mempunyai bakat dan potensi, dia layak. Okey. Jadi pertandingan ini terbuka kepada semua murid KPM, sekolah di bawah bantuan kerajaan lah. Baik. Maksud sekolah private school kita tak benarkan lah. So yang semua sekolah kerajaan, bantuan kerajaan, sekolah rendah dan menengah, semua negeri kita layak untuk menyertai. Dan pertandingan ini kita dah wawarkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Baik. Ke seluruh negara. Kita dah siapkan takwim dah awal tahun dah. Jadi sebenarnya mereka dah tahu dah apa jenis pertandingan yang ada dalam kesenian ini yang mereka boleh masuk. Dan macam saya cakap tadi, boleh buat persediaan yang rapi dah. Dan dia tak ada alasan, sekolah sepatutnya tiada alasan mengatakan tiada kewangan dan sebagainya, sebab kita buat secara hybrid dulu. That means kita boleh hantar secara melalui atas talian, rakamkan dia dekat sekolah persembahan dia tu. Ni kalau ada kemahiran guru-guru tu dari segi audio dia dan mixing dia, teruskan, maksudnya dia boleh hantar secara atas talian, di situ niatnya. So kita buka lebih banyak ruang kepada murid-murid kita di sekolah tu untuk menyertai. Sebagai contoh pertandingan ensemble recorder dan genderang tadi yang tadi kan, dia melibatkan suara rendah. Jadi Fizi tahu tak bahawa recorder tu nampak macam apa ni recorder biasa. Tapi Fizi tahu tak, itu adalah asas untuk main saxophone. Betul. Fizi boleh main recorder dengan baik, bagi saxophone akan baiklah. Saya ingat dulu zaman-zaman sekolah rendah bermain recorder ni kan, lagu Airmu Mengalir dari gunung jauh di sana. Ingat tu. Bagus. Sampai sekarang saya ingat lagu tu. Bagus. Terima kasih kepada guru muzik tu lah, berjaya menerapkan elemen. Nama cikgu saya Cikgu Sazali. Okey. Baik. Okey, itu. Jadi itulah peranan. Maksudnya apabila elemen itu ada kat diri Fizi, maka Fizi nanti akan, bila ada anak nanti Fizi kita kena ni nyanyian tu semua masuk. Dia bermula dengan recorder. Dan juga Sometimes kita lihat macam orang memandang recorder ini adalah satu benda yang apa benda ni kan. Tapi sebenarnya mereka tak tahu recorder tu adalah asasnya. Bukannya disuruh belajar tu bukan kerana apa, tapi memang asasnya begitu. Betul. Untuk memupuk minat kita kan. Okey, simfoni tradisional macam Puan Pipa cakap tadi, itu garapan ataupun gabungan daripada 3 elemen. Elemen. Dua elemen ke, tiga elemen ke? Sebenarnya kita beri ruang dan mereka dia boleh macam apa, 2 ataupun 3. Pilih mana satu. Tak ada masalah. Tradisional kita banyak. Kita ada gendang, kita ada ni, kita kompang. So kreativiti guru, banyak, kan? Kreativiti guru tadi nak mendidik anak-anak murid dia macam mana. How kreatif dia, di sini kita melihat. Okey, dan juga kemahiran daripada pelajar sendiri. Kalau dia boleh menggarapkan elemen angklung dengan cak lempong, masuklah dengan ni, kita tak ada masalah. Jadi itu benda ni salah satu challenge untuk mereka, Fizi. Cara mereka untuk bila approach. Jadi bagi kita merancang satu program di peringkat kebangsaan tu, dia kita fikirkan semua elemen-elemen ni, elemen tambahan yang boleh menguji kemahiran mereka. Okey. Di samping itu dia tak lupa seni budaya kita. Betul. Takkan lupa. Jadi itu salah satu objektif kita jugalah. Dia menguatkan jati diri. Yes. Kita bukan mengagung-agungkan budaya luar saja, tapi kita mengagungkan seni budaya kita sendiri. Betul. Kalau kita tengok dalam seni lagu tradisional kita pun, kalau di barat
kita lebih berbangga dengan genre jazz. Sedangkan di Malaysia kita ada banyak. Kan? Seperti keroncong dan sebagainya. Asli. Bertambah hebat lagi cara permainan dia dan dibandingkan dengan jazz. Betul tak? Baiklah, kita nak balik kepada Puan Pipah kita ni. Tahun ni berapa ramai penyertaan di peringkat kebangsaan melalui 4 pertandingan yang kita sediakan dalam Festival Rancak Seni kali ni? Di peringkat kebangsaan ini sahaja kita akan mempertandingkan 210. Okey, 210 peserta. Oh, ramai. 210 seluruh peserta. Malaysia. Seluruh Malaysia. Final Final bagi empat pertandingan ni lah. Kerana apa? Macam yang dimaklumkan tadi lah, mereka perlu melalui proses di peringkat negeri, kemudian dipilih kepada peringkat kebangsaan. Tapi peringkat kebangsaan tu mereka melalui satu lagi proses, peringkat separuh akhir kebangsaan. Oh, ada separuh akhir pula? Yes, separuh akhir di peringkat kebangsaan melibatkan semua negeri. Itu yang secara dalam talian tu. Mereka perlu hantar video juga di situ. Baik. Kemudian daripada situ dipilih 5 yang terbaik ke peringkat kebangsaan. Maksudnya mereka melalui tapisan demi tapisan, kan? Nak dapat yang terbaik tu memang susah lah. Jadi daripada situ adalah 210 peserta ini. Ini di antara 4 pertandingan 210 peserta. Ya, yang terbaik lah seluruh Malaysia. Saya tak sabar-sabar rasanya untuk menyaksikan bagaimana mereka ni berentak. Jadi proses penjurian tu bagaimana? Pening kepala ke tidak ni? Of course lah. Mestilah agak pening kepala bila kita penjurian kita pula bukannya calang-calang ya. Kita pilih semua juri yang kita pilih bagi juri di peringkat negeri ke, memang dinasihatkan juri perlulah luar daripada bidang perguruan. Oh, bukan daripada Kementerian Pendidikan sendiri lah. Ya, bukan. Mereka perlulah daripada luar, seperti penggiat seni, daripada universiti, daripada IPG yang ada background dalam seni, dalam muzik. Baik. Dan di peringkat kebangsaan juga begitu jugalah di peringkat kebangsaan. Kita pastikan memang mereka yang menjadi juri ini memang ada ekspertis masing-masing dalam setiap kategori pertandingan tersebut. Rasanya memang agak sengit di sini ni. Artis pun ada tahu. Juri kita. Siapa artis yang boleh diberitahu kepada kita macam kita? artis yang kita ada adalah Rosita Izlin untuk peringkat kebangsaan. Hebat, memang hebat. Rosita Izlin ada di peringkat kebangsaan. Berbalam cintaku. Ya. Baik, mungkin Cik Sen nak tambah sikit? Okey. Fizi tahu tak, antara juri-juri kita ni adalah salah seorang daripada juri AJL pun ada. Siapa Datuk Razani? LY. Oh, cikgu. Itulah kehebatan guru. Okey, LY kita. Jadi saudara LY maksudnya dia walaupun dia adalah bekas guru. Betul. Dan dia kita panggil sebab dia memang orang kata penggiat di luar. Betul. Dan dia dapat lihat bahawa peranan penggiat di luar sana maksudnya dengan pendidikan ni tidak boleh terputus. So daripada Tuan Haji Razman tu sendiri ataupun LY tu maksudnya kita sentiasa berhubung untuk mencari juga penggiat-penggiat lain untuk bersama dengan kita dari segi penjurian dan sebagainya. Dia pun banyak memberi input, memberi pandangan. So Fizi yang risau dari segi kualiti kita. Kualiti kita memang, juri kita memang bawah sikit AJL lah. Tapi sememangnya kalau sebut nama LY tu nama yang cukup besar dalam industri seni muzik tanah air. Baiklah, kita akan sambung perbincangan kita tentang Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Kembali menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Kita berbicara tentang Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022. Kita bersama dengan Encik Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga kita bersama dengan Puan Nur Hapipah kita yang tersenyum manis pada hari ini, iaitu Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, tadi kita telah pun berbicara soal penilaian dan juga juri yang mengadili
Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan 2022 ni. Antara juri-juri yang terlibat adalah penyanyi yang cukup terkenal iaitu Rosita Izlin. Kita ada bekas pesara guru kan, guru, iaitu seorang komposer yang cukup terkenal yang banyak melahirkan lagu-lagu yang terbaik dekat Malaysia ni. Banyak lagu-lagu yang dipertandingkan di AJL, antaranya LY. Adakah Baiduri pun terlibat? Cik Sam. Okey, ada, memang betul. Kita juga panggil pasangan dia lah. Iyalah. Seorang buat lagu, seorang buat lirik. Sebab kepakaran Baiduri lah dari segi melihat lirik dia. Dan jadi susunan lirik dan cara interpretasi, patut artikulasi itu, maksudnya kita panggil kat both lah, maksudnya LY dan juga wife dia Baiduri lah dalam mengadili kita punya pertandingan. Sering kita panggil. Sebenarnya kita banyak melibatkan mereka. Kerana apa, dalam pertandingan, dalam festival-festival kita yang ada pertandingan muzik, contohnya macam dalam festival rancak gala kesenian contohnya, ada puisi dan lagu. Itu macam mana murid-murid kita mencipta lagu, dan mencipta lirik lagu lah. Tapi bertemakan puisi. Macam tu. Jadi dia kita puisi dilagukan. Ya, macam tu. Jadi kita menggunakan hikmat-hikmat daripada juri-juri yang profesional lah. Yang pakar lah dalam bidang masing-masing. Begitu juga Fizi, maksudnya macam Datuk Mozani. Datuk Mozani sebelum jadi sebagai pengarah RTM orkestra, dia adalah seorang guru. Mungkin orang ramai tak tahu kan. Saya pun tak tahu cerita dia ni. Dia seorang guru. Dia seorang guru. Jadi kecintaan dia kepada pendidik itu masih ada. Dan tak ada masalah untuk bersama-sama kami. Bersama-sama dengan KPM untuk membantu kami dalam menjayakan program-program kesenian kami. Dia pun salah seorang daripada juri kita dalam juri. Ya, dia dalam juri pertandingan nyanyian solo. Nyanyian solo tapi di peringkat negeri. Dia salah satu juri yang dipanggil. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam industri sendirilah, maksudnya tadi tu. Dan juga daripada universiti, memang kita sentiasa ada lah, daripada fakulti muzik seni persembahan di UPSI, Aswara, UiTM, memang kita gunakan, maksudnya kita kita bekerjasama dengan mereka dalam memastikan penilaian yang amat telus dan jitu. Kita juga ada juri-juri yang kita ambil atau kita panggil daripada rakan-rakan strategik kita. Contoh macam Nuraniza Idris sendiri. Kak Ani. Awal dah dalam saya. Dia adalah seorang salah satu daripada rakan strategik kita. Jadi kita gunakan dia juga sebagai juri. Salah satu juri dalam pertandingan yang kita anjurkan lah. Begitu juga dengan rakan-rakan strategik daripada Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Subang Jaya. Kita ada rakan-rakan strategik begitu di dalam bidang kesenian ini. Baik, memahami. Baiklah. Ni kita nak tanya Puan Pipah kita lah kan. Di antara harapan Puan Pipah lah tentang penganjuran Festival Rancak Seni Peringkat Kebangsaan kali ini. Apa yang Puan Pipah nak katakan kepada ibu dan juga bapa ni, yang kadang-kadang ada yang menyekat keinginan anak-anak untuk menyelah dalam bidang seni ni? Pada harapan saya lah, tak perlu dah disekat, tak perlu dah disekat, sebab daripada situlah kita lihat potensi dan bakat mereka. Kita kenal pasti, kita jangan sekat, biarkan apa yang mereka nak jadi. Tapi dalam kawalan, dalam kawalan kita. Yalah, sebab mungkin kita didoktrin dengan begitu kan, bahawasanya kita harus skor dalam bahasa Melayu, matematik, fizik, kimia kan, tapi kita melupakan tentang elemen-elemen seni ni. Mungkin nak tambah sikit. Sebenarnya salah. Salah. Sebenarnya langsung tak ada kaitan antara kepintaraan pelajar tu dengan yang ni. Sebenarnya bahkan kebanyakan pelajar kita yang cemerlang dalam akademik ni seorang hebat dalam kesenian juga. Saya just nak ambil satu contoh. Pernah dengar Sekolah Seni Malaysia kan? Pernah. Sekolah Seni Malaysia kan, kita tahu dia memang sekolah yang memang dia punya kebintaraan dia lah seni. 4 bidang tu. Tapi Fizi tahu tak, SPM mereka, dia punya GPS dia 1.7 lebih. Hebat. Bahkan kalau ni antara sekolah terbaik di negeri itu. Contoh Bateri Johor tu dia top 5. Perak contoh. Perak. Memang orang kata tak ada masalah. Dan untuk makluman Fizi juga, maksudnya pelajar kita yang daripada seni, sekolah seni ni, hampir 98% lah akan masuk ke IPTA, melanjutkan pelajaran.
Jadi sebenarnya macam Fizi kata, dia tidak langsung ada kaitan mengatakan benda ni mengabaikan. Tapi peranan kita sebagai ibu bapa, iyalah, kena kawal lah. Kalau dia tu mana cakap dia tipu lah anak saya, sebab dia tak kawal anak dia. Betul. Jangan salahkan seni tu, tapi salah kita lah maksudnya. Betul. Kita apa juga bidang, kalau dia melalaikan adalah haram. Betul. Jadi apa elemen, maksudnya kita kena ada keseimbangan lah. Dia kena seiring lah jalan tu. Jadi dia bukan, seni ni bukanlah benda yang orang kata melalaikan dalam apa juga bidang. Okey. Macam saya juga dulu. Saya dulu tak ada pendidikan berkenaan dengan muzik ni. Tapi kita belajar. Kita belajar sebab kita suka. Betul. Kemudian kita melanjutkan pelajaran ke bidang kita suka. Dan kena seiring lah. Kita kena tahu apa sebenarnya kita nak jadi. Tapi atas sokongan daripada ibu bapa. Betul. Kalau tak ada sokongan ibu bapa, memang tak akan jadi benda ni. Cuma kita harapan kita lah, harapan kami sendiri, moga apa saja aktiviti yang kita anjurkan akan dipandang, dihargai. Ada sebenarnya. Seni tu ada. Program-program seni tu ada sebenarnya. Cuma perlu diwar-warkan, perlu diambil tahu. Itulah dia. Bahawasanya saya nak tambah sikit lagi lah ya, budak seni ni sebenarnya mereka diajar tentang disiplin. Contoh sebagai seorang pemuzik, kan? Sebagai pemuzik kita ada susun atur seni muzik itu sendiri, etika, kan? Nak tengok chord bagaimana, bila kita harus masuk, nampak tak disiplin dia. Kan? Disiplin dan juga cepat untuk kita membuat keputusan. Itulah orang seni. Betul. Baiklah. Apa harapan juga perancangan BSKK dalam menyemarakkan lagi aktiviti co-curriculum kesenian ni, Cik Sam? Okey. Harapan kita ialah kita nak pihak di luar sana lah, pihak yang penggiat, pihak-pihak yang ada memang authorized dari segi kesenian ini, bersama-sama dengan kita lah. Bersama kita untuk kita kolaborasi dalam menjayakan seni untuk semua ini. Maksudnya seni ni for all. Betul. Maksudnya dia bukan peranan KPM saja. KPM ni adalah asas. Maksudnya kalau industri muzik di luar sana hebat, dia bermula pada kami lah dulu. Betul. Asasnya kena kuat. Kalau asas kuat, maka atas akan kuat. Jadi bantulah pihak KPM ni dalam kita merealisasikan orang kata pendidikan ataupun seni ini di sekolah. Kan? Maksudnya kita nak kebersamaan tu. Ya, betul. InsyaAllah. Mungkin Puan nak tambah sikit? Yalah, maksudnya macam Cik Sam sendiri cakap tadi lah. Kita nak kebersamaan tu bukan sahaja daripada agensi swasta, tapi agensi-agensi awam kita ni. Contohnya macam JKKM, kan? Dia menyokong kita, menyemarakkan lagi, membantu kita berkolaborasi dengan apa-apa sahaja aktiviti ataupun pertandingan yang boleh kita garap dan boleh kita semarakkan lagi aktiviti kesenian ini di peringkat kebangsaan dan kemudian ke peringkat antarabangsa, insyaAllah. InsyaAllah, itulah dia harapan oleh orang-orang kuat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Dan ingat, seni ni adalah sesuatu yang sangat mahal. Betul. Sebab ialah bila sebut seni ni ada setengah orang yang mengatakan bahawasanya saya bukan orang seni. Padahal seni berjalan pun seni, bercakap pun satu seni, mempertahankan diri pun dia panggil seni mempertahankan diri. Ini bercakap pun seni. Keindahan semua seni. Abang jurugambar pun seorang yang berseni. Baru dia tahu elemen-elemen ruang dan tempat untuk dia dapat skop gambar yang baik. Semua itu elemen seni. Jadi seni ni memang ada dalam diri kita. Betul. Tapi cara kita nak explore dia, macam mana kita nak expresskan dia. Itulah dia peranan di KPM ni. Kita nak supaya anak murid kita ni sedar bahawa mereka semua berkebolehan. Semua orang seni. Yes, semua orang. Dalam sains pun kuman dipanggil apa? Makhluk seni. Baik. Terima kasih kepada Encik Samsudin bin Reza kita, itu Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kecemerlangan Seni di bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada Puan Nur Hafifah kita, Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian sukan, co-curriculum, kesenian dan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama-sama dengan Sembang Aktif Didik TV KPM pada hari ini. Baiklah, kepada anak-anak seni sekalian, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Ingat tahu, jangan nakal-nakal, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.